Jadi Ramadan merupakan bulan yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kita untuk kita berpuasa selama sebulan. Dan dalam Islam ini ada 12 bulan dan Ramadan merupakan penghulu segala bulan. Dia panggil Sayyidul Ashhar, Sayyidul Syuhur, penghulu segala bulan. 12 bulan ini Ramadan bulan yang paling mulia. Dan Ramadan juga Allah perintah suruh kita berpuasa. Seperti mana Allah sebut dalam Al-Quran yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diperintahkan, diwajibkan ke atas umat-umat yang terdahulu daripada kamu, mudah-mudahan kamu bertakwa. Jadi ayat ini jelas menunjukkan bahawasanya Allah suruh kita berpuasa yang mana puasa itu telah pun diperintahkan kepada umat-umat terdahulu. Cuma dia berbeza dari segi syariat dia. Umat dulu puasa juga. Umat Nabi ke apa? Umat Nabi Musa dan umat Nabi terdahulu mereka berpuasa juga, tapi cuma syariat dia berbeza dengan syariat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada setengah umat dulu dia puasa 40 hari setahun. Ada setengah dia puasa 7 hari setahun, macam-macam lah syariat tak serupa. Tapi umat Muhammad Allah perintah 30 hari setahun dan kena berpuasa hanya pada bulan Ramadan sahaja. Nak tukar boleh lain tak boleh. Tak musim Covid ni ataupun panah kau ubah sikit kita gapa mufti dia berijma, dia tak boleh, dia kata kita puasa boleh Syawal, tak boleh, dia kena Ramadan juga. Nah, sebab tetapkan puasa hanya pada bulan Ramadan sahaja. Tak, cuma syariat kita berbeza dengan umat-umat terdahulu. Dia serupa je, semaya pun serupa. Nah, umat dulu pun semaya juga, tapi semaya mungkin tak sama dengan kita. Tak, kita 5 waktu sehari semalam. Dia berbeza. Jadi puasa pun telah diperintahkan kepada umat-umat terdahulu. Tak, cuma kita ni mengikut syariat Nabi Muhammad, kita kena berpuasa di bulan Ramadan, yang mana merupakan bulan yang ke-9 dalam takwim Islam. Tak, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Sya'ban. Lepas tu Ramadan. Dan Ramadan ni kita kena puasa. Dan Ramadan juga dilebihkan daripada bulan-bulan yang lain, penghulu segala bulan. Apa Ramadan ni bulan mulia? Tak, sebenarnya banyak. Di antaranya yang pertama sekali, Ramadan ini Allah pilih diturunkan Al-Quran. Banyak-banyak bulan, 12 bulan tu Allah pilih Ramadan untuk diturunkan Al-Quranul Karim yang merupakan kitab yang paling mulia. Kitab-kitab lain pun ada umat dulu. Tak, kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, Mushaf Nabi Ibrahim. Tapi kitab paling mulia ialah kitab Al-Quranul Karim. Dan Al-Quran, kalau kita dah baca learning tu, dah Allah turunkan pada bulan Ramadan. Kita baca surah Inna Anzalna. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Anzalna fi Lailatul Qadr. Sesungguhnya kami telah turunkan Al-Quran itu pada malam Al-Qadar. Malam Lailatul Qadar. Malam Al-Qadar itu malam dalam bulan Ramadan. Sebab itulah dalam sebulan, dalam setahun tu, bulan yang paling mulia merupakan bulan Ramadan. Dan dalam Ramadan tu pula ada satu malam yang paling afdal, iaitu malam Al-Qadar. Yang mana malam Al-Qadar khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan, satu malam. 30 malam Ramadan tu ada satu malam yang mana kelebihan dia lebih daripada 1000 bulan. 1000 bulan ni kalau kira tahun 83 tahun lebih kurang. Nak kira banyak lagi kira hari. 1000 bulan. Sebulan 30 hari.
1000 bulan berapa hari? 30,000 hari tak? 30,000 hari tak betul? Kalau silap tu betul dah. 30,000 hari. 30,000 malam. Ganjaran dia. Maknanya malam Al-Qadar ni kita sedekah seria, pahala dia 30,000 riyal. Lagu tu lah. Kita baca astaghfirullah sekali, pahala dia melebihi 30,000 kali. Kita semaya, nak semaya sunat, pahala dia lebih 30,000 kali. Malam Al-Qadar Allah bagi khas hanya kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja. Dan itu kalau kita baca sekali, baca keluar Allah sekali 30,000 kali. Nah, kalau kita semaya tarawih 12 rakaat, 81 rakaat, 11 rakaat, tak 8 rakaat, mayoritas pula, nak baca Quran pula, kita sedekah pula, ya Allah. Tapi malam tu malam rahsia yang mana Allah sahaja yang mengetahuinya malam bila. Tapi malam dalam bulan Ramadan. Malam itulah yang Allah turunkan Al-Quranul Karim. Dan Allah pilih bulan Ramadan. Bila Ramadan didikait dengan Al-Quran, jadi Ramadan mulia. Mulia selalu. Tak, sebab Allah pilih bulan yang berkat, yang Allah turunkan Al-Quran. Hak kita duk baca, tak 30 juzuk dalam ni tu, tak Allah turun malam Al-Qadar. Pada ada tanya lah, kata Ustaz, hak Nabi Muhammad, hak malaikat turun tu, wahyu tu, dah di Mekah 13 tahun, di Madinah 10 tahun, tu lagu mana pula? Sedangkan Allah kata Quran turun malam tu pada. Tak, sebenarnya dia faham model. Tak, Al-Quran ini dia 30 juzuk. Tak, dia duduk di Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz ni tempat yang tertulis ketetapan semua makhluk sampai hari kiamat. Tu Lauh Mahfuz. Duduk situ belakang. Tak, kita ni beranak bila, kita ni nikah dengan siapa, rezeki kita banyak mana, kita mati bila, kita anak berapa, duduk situ belakang Lauh Mahfuz. Tu Lauh Mahfuz dipanggil. Segala ketetapan tertulis di Lauh Mahfuz belakang. Jadi Quran duduk situ. Maka bila malam Al-Qadar tu, malam Lailatul Qadar, Allah turun 30 juzuk tu turun sekaligus. Turun mana? Turun di Baitul Izzah. Baitul Izzah ni langit dunia. Baru-baru ni kita cerita Baitul Ma'mur, tempat ibadat para malaikat. Selagi Baitul Izzah. Atas sekali daripada langit dunia tu Baitul Izzah. Jadi Allah turun mahfuz ke Baitul Izzah 30 juzuk serentak situ. Turun situ. Lepas tu di Baitul Izzah itulah Allah suruh malaikat Jibril waktu ke Nabi secara ansur-ansur. Bermula dengan surah Iqra, Iqra turun ansur-ansur sikit. Di Mekah selama 13 tahun. Lepas tu hijrah ke Madinah 10 tahun pula. 23 tahun Allah turun Al-Quran secara ansur-ansur. Tapi hak malam Al-Qadar itu daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Di Mekah 13 tahun Allah suruh malaikat Jibril turunkan wahyu kepada Nabi. Sebab tu dah di Mekah kebanyakannya Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran cerita berkaitan dengan pasal akidah. Juzuk 30 tu banyak ke hak Mekah belakang, Makkiyah, surah Makkiyah, surah Mekah belakang. Surah kait dengan akidah. Qul huwallahu ahad. Nak suruh betul akidah dulu. Tak cerita hak Allah, cerita hak gapo hak neraka, cerita hak syurga, cerita hari kiamat, al-qari'ah, mal-qari'ah. Qul ya ayyuhal kafirun. Maknanya berkaitan dengan akidah. Nak boleh mantap akidah dulu. Hasmaya tak lagi, puasa tak lagi, zakat tak lagi. Nak betul akidah dulu. Sebab Nabi kita diutuskan kepada kaum jahiliyah masa itu. Orang jahiliyah. Jahiliyah tak reti apa? Jahil. Lebih pada jahil lagi lah. Jahiliyah.
duk sembah patung berhala. Tak, nama Tuhan dia Al-Lata wal Uzza. Keliling Kaabah tu penuh dengan patung-patung, berhala-berhala. Duk sembah patung. Arak ni serupa dengan air sejuk, minum arak. Arak ni kena mati supaya air sejuk. Tak, membunuh biasa. Bunuh anak sendiri. Boleh anak perempuan tak puas hati, Allah tak malu, boleh anak tina, bunuh anak tina. Berzina biasa. Jadi Nabi turun tu nak cuci akidah dulu. Banyak ni. Nak betul akidah ni, hak duk sembah berhala semenjak nenek moyang mereka lagi. Tapi tiba-tiba Nabi turun nak suruh sembah Allah. Sebab tu ayat Quran di Mekah banyak berkaitan dengan akidah. Cerita neraka, cerita syurga, tak, cerita pasal akidah, cerita pasal iman dan sebagainya. Tak, bila pergi ke hijrah ke Madinah, barulah banyak ayat-ayat berkaitan dengan hukum hakam. Suruh puasa tahun 2 hijrah. Tak, suruh kau, suruh zakat, suruh haji, suruh kau, suruh berkorban, macam-macam. Tak, jadi 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah Allah turunkan Al-Quran secara beransur-ansur kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah nak cerita sedikit berkaitan dengan Ramadan yang merupakan bulan yang ditunggu-tunggu oleh umat Islam dan bulan yang menjadi penghulu segala bulan dan bulan yang Allah perintahkan kita ni berpuasa, dan terutamanya kepada seluruh umat Islam seluruh dunia. Dan itu berkaitan dengan bulan Ramadan yang mana dak merupakan bulan yang Allah sengaja dak pilih untuk diturunkan Al-Quran dan berpuasa dak selama sebulan. Dan Ramadan juga kita kena ingat penuh dengan kelebihan dia. Kelebihan dia banyak Ramadan. Dak saat ni pun lebih dak malam tu pada hak lain banyak lagi. Dak Ramadan ni sebenarnya Allah nak suruh kita ni dekat dengan dia. Mungkin kita sebelah bulan ni adalah jauh sikit dengan Tuhan. Tak, sibuk dengan kerja, sibuk dengan urusan peribadi, tak urusan masyarakat, sibuk dengan gapo, sibuk dengan anak, sibuk dengan suami, sibuk dengan isteri. Ramadan ni Allah minta suruh kita rapat dengan dia. Sebab itulah Ramadan ni Nabi sebut Allah buka seluas-luasnya pintu syurga. Anna abwabus sama wa abwabul jannah taftahu kulluha fi Ramadan. Sesungguhnya pintu langit dan pintu syurga dibuka seluas-luasnya pada bulan Ramadan. Nah, wa taghliqu abwabun niran, dan Allah tutup serapat-rapatnya pintu neraka. Nak suruh kita ni rasa seronok, rasa lemah nak masuk syurga. Berasa nak masuk syurga. Allah buka pintu-pintu kebaikan dan Allah tutup segala pintu-pintu jahat. Dan bukan setakat tu lagi, wa taqayyat asyayatin. Allah telah ikat syaitan-syaitan. Nak suruh kita ni dak senang buat amal ibadat, Allah ikat syaitan. Bulan Ramadan Allah ikat syaitan. Sebab syaitan ni mungkin kita boleh buat alasan lah. Bapa malah buat syaitan ni. Wana buat demo malam hari masjid ni. Oh, kawan syaitan buat ni. Jadi bulan Ramadan Allah ikat syaitan. Syaitan Allah ikat. Sebab kita kena ingat musuh kita yang utama ialah syaitan. Musuh utama kita syaitan dan nafsu kita sendiri. Nafsu ammarah, nafsu jahat. Dalam tubuh kita ada nafsu. Nafsu ni setiap orang ada. Nafsu nak makan, nafsu nak derak, nafsu nak macam-macam. Nafsu baik, nafsu jahat. Jadi nafsu jahat ni hak kita takut. Nafsu ammarah dia panggil, nafsu jahat yang mendorong kita melakukan perkara-perkara maksiat. Nafsu ni dia sentiasa ajak kita buat benda maksiat. Sebab itulah kita kena mujahadah melawan nafsu. Kita kena mujahadah. Tak nak mari masjid Allah malaknya mujahadah.
Kena mari mujahadah lawan. Mujahadah ni lawan. Nak baca Quran ya Allah. Baca Quran senggup selalu ngatur. Tak. Tamu-tamu boleh puasa. Kita buka Quran senggup lalu. Bismillahirrahmanirrahim senggup. Sampai kau selah tu senggup. Nak letak Quran buka handset. Cerah lalu ngatur. Tak percaya terang. Nah, sebab tu kita baca Quran depan handset tepi. Baca Quran buang ngatuk handset metang. Oh cerah. Quran pula lagu tu. Buka handset cerah selalu ngatuk. Kalau Quran kat ya Allah sangguplah mengatuklah. Mari mana syaitan dan juga nafsu kita sendiri. Nah, jadi nafsu ni bila dia nak ajak benda jahat, maka disokong oleh syaitan. Oh molek nak syaitan sokong. Nafsu tu lah kejahat tu, disokong oleh syaitan pula tu. Maka kalau lah kita, bila kalau habis, kita pun turutlah nafsu, turut syaitan, melakukan perkara-perkara maksiat. Kita lalai dengan Allah. Jadi lalu kan ni. Sebab itulah kita kena mujahadah. Jadi Ramadan ni Allah ikat syaitan. Nak kacau sangat umat Muhammad, aku ikat Allah. Nah, bila Allah ikat syaitan, Allah campur dalam laut, maka tinggal nafsu musuh kita. Tinggal nafsu. Dan nafsu tu pula dia kalah dengan lapar nafsu ni. Ingat nafsu, nak lawan nafsu dia kena lapar. Nafsu bila kenyang kita, perut kita kenyang, dia bermaharaja lenda. Ini nafsu. Jadi mulai puasa, Allah suruh kita lapar siang hari. Bila lapar, nafsu lemah. Nafsu lemah, syaitan pun tak ada pula. Sebab tu kita juru bila puasa. Tak lama rejur. Hak tak ada mari masjid pun mari semaya. Tak apalah, alhamdulillah lah. Tak subuh penuh. Kalau terawih dulu, sebelum Covid dulu penuh. Malam pertama penuh. Tak muat masjid. Nak duduk seminggu kurang semula. Nak banyak kata, tak jiwa nak makmur masjid tu ada. Sebab syaitan tak ada, lepas tu nafsu kita lemah. Jadi Ramadan sebulan ni sebulan untuk kita tarbiyah diri kita dapat dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi Ramadan ni sebenarnya Allah sengaja nak suruh kita ni tak dekat dengan dia sehinggalah Allah tu belenggu syaitan-syaitan. Allah ikat syaitan-syaitan. Tak cuma atas kita ya. Sebab tu kadang-kadang ada orang boleh puasa jahat. Boleh puasa tak mayat dah. Tak puasa ada. Nah, ni mungkin nafsu dia terlalu kuat sangat ataupun didikan syaitan tu selama 11 bulan kuat sangat. Jadi dia tak boleh nak mujahadah. Sebab itulah Ramadan ni sebenarnya bulan untuk kita nak mujahadah lawan nafsu kita dan cuba kita perbaiki diri kita. Sebab kita kena ingat bila kita masuk Ramadan, bila kita puasa, Nabi sebut man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sesiapa yang berpuasa dengan penuh keimanan dan dia mengharapkan pahala pada Allah, maka kena ingat Allah akan ampunkan dosa dia kok tak lalu. Dia habis Ramadan tu bersih dia. Sebulan. Tak sebulan. Balik ke kita buat ibadat sebulan. Lepas tu kita dapat malam Al-Qadar pula. Ya Allah. Allah lipat ganda mana-mana. Cuba aku tahu kalau kita umur 40 tahun, 50 tahun, 60 kali kita dapat Ramadan. Tapi itu bergantung pada iman kita. Tepuk dada tanya iman kita bagaimana kita mampu melaksanakan segala ibadat di bulan Ramadan. Sebab dengan Ramadan ni lah kadang-kadang dapat menghapuskan dosa kita. Dulu mungkin kita banyak dosa. Tak mungkin kita banyak buat perkara maksiat pada Allah. Ramadan ni lah malam-malam kita bangun, tak minta ampun pada Allah dan kita tambah dengan benda-benda sunat dan sebagainya, insya-Allah. Dan kita kena ingat bila sebut Ramadan juga, maka tak lagi daripada berpuasa. Kalau usaha sekali kita kena ingat bila masuk Ramadan kita
kita kena puasa biar comel. Alhamdulillah dah kita berdua ni puasa cukup. Cuma kita kena perelokkan puasa kita. Jangan kita hanya berpuasa saja takut mendapat seperti mana Nabi sebut, kam min sha'im laisa lahu bil siyamihi illa al-ju' wal atas. Ramai orang puasa Nabi kata, tapi tak dapat satu pun daripada pahala puasa dia melainkan lapar dan haga saja. Pak ni hak takut. Tak sebab dia puasa tapi tak jaga adab-adab puasa. Adab-adab puasa ni sebenarnya bukan setakat lapar dan haga saja, bahkan kita kena jaga segala anggota kita. Jaga segala anggota kita. Setengah orang jaga perut saja ya, tak makan. Tapi hak lain tak jaga. Yang pertama sekali, hak besar sekali kena jaga lidah kita. Bulan puasa kena jaga lidah kita daripada menipu orang, kecek, penuh, ngaruk, berdusta, mengumpat orang. Tak, lidah kita kena jaga, kecek benda, tak comel. Tak, jaga telinga kita daripada segala benda-benda dengar benda-benda maksiat. Jaga mata kita daripada melihat perkara-perkara yang haram. Jaga perut kita. Bagaimana jaga perut? Buka puasa. Membuka puasa hari benda hari ke benda halal. Buka puasa dengan air, dengan lauk, nasi. Nah, tapi duit muli sumber pewangi tu halal hari. Nah, kadang-kadang sumber yang haram. Tak sila betul. Tak, kita puasa sehari dah ibadat pada Allah, tapi dia makan daripada sumber yang haram. Kena jaga belakang. Nah, ketika kita berbuka puasa, kita cuba cari rezeki yang betul-betul halal. Kita biasa dengar dulu ada seorang ustaz dia ceramah, dia kata, mungkin bazar Ramadan, dia kata. Dia kata, mungkin bazar Ramadan, nak beli makan ni, nak buka puasa, mungkin dulu, dia kata. Kalau orang jual, tak pakai tudung, tak usah beli, dia kata. Sampai gitu, dia kata. Kalau orang jual, tak semaya, tak usah beli, dia kata. Walaupun sedap lauk dia. Oh, apa begitu? Nak suruh jaga benda tu masuk dalam perut kita. Padahal kau dia tak semaya dah. Nak cari hak comel, cari hak apa, pakai tudung comel, semaya. Nak kita duduk di Sarawak dulu. Duduk di mana satu-satu. Di jalan satu. Tu di Bandar Ramadan. Jual martabak. Buat ada orang itu pun meja Sarawak. Tak kosong dia ni. Dia jual martabak ni. Martabak buat ada orang dia pun duduk sikit Sarawak. Martabak pula. Buat kata. Biasa orang Sarawak ni. Orang Sarawak tak kosong ni. Dulu lah, dulu ni mungkin alhamdulillah lah. Kadang-kadang pakai rata ni. Pakai lelaki. Pakai rata. Tak, macam-macam je Allah. Kalau boleh kita jaga, siapa tak tu. Mungkin tak makan kita benda hari benda tak. Cuma jaga. Dia masuk benda-benda macam ni. Sebab tu Nabi kata, pertama sekali bila buka puasa, memakai buah kurma dulu. Tak, buah kurma. Masuk buah kurma. Lepas tu makailah benda manis ke apa. Kita Allah Akbar. Rokok dulu. Rokok dulu. Tak banding dah. Nak rokok tu kriye. Tak apa. Kriye sikit. Nak minum air segar rokok lah. Buah kurma dulu. Kurma 3 butir dulu. Lepas tu lah nak makan kuih ke apa kan. Barulah kita tak rokok. Nak ayat kata cuba kita jaga dari segi makanan kita. Walaupun benda tu tak sampai ke batal puasa, tak habis ke apa lah, cuma jagalah. Sebab nak beri keberkatan kita berpuasa saat ni. Lepas tu dia kata walau kita berpuasa sekalipun, kita kalau boleh perbanyakkan amal ibadah. Buatlah sekadar kita mampu amal ibadah. Jangan kita perbanyakkan tidur di siang hari. Mata-mata puasa lah, letih tidur. Tidur ibadah tak? Sedap jawab. Orang tidur Ramadan ni sama dengan orang ibadah pun lain. Tidur mata dia canggih. Tidur sekadar boleh. Ninggak tidur lepas subuh, tidur lepas zuhur, tidur lepas asar tidur. Tak tu nak tidur dah. Comel juga dah jaga. Tapi kalau boleh perbanyakkan ibadah.
Lepas tu baca Quran dikit. Pergi kerja. Zuhur tu kita kelik. Lepas zuhur buka lah Quran dikit ke, zikir ke dikit. Sama ibadah. Sebab bulan Ramadan dia suruh kita perbanyakkan amal ibadah. Dan kalau boleh jangan terlalu banyak makan di waktu malam. Ini buka puasa ni bomo sungguh. Air saja 5 jenis. Air soya lah, cendol lah, Nescafe Pink, air leci, macam-macam air. Maksudnya ni panas pula kan. Hari ni alhamdulillah hujan lah. Lepas tu teh kuih buat nasi pula buat terawih kakek tak boleh ya. Dia menyadar kawih nampak ke arah balik dah. Tak boleh dah. Sebab apa? Sebab kita terlalu banyak makan. Kalau boleh makan sekadar saja. Dan lepas tu kita simpan untuk buat ibadah. Dan lepas tu lepas sahur lepas terawih kita makan pula seperti. Dan jangan lupa kita bangun bersahur. Ingat. Kadang-kadang kita tak bangun sahur. Tak apa tak sahur tu. Bukan masalah apa, masalah keberkatan. Sebab Nabi sebut bisahur barakah. Waktu sahur tu waktu berkat. Kita makan sahur tu boleh pahala dah. Kita makan. Bangun makan boleh pahala dah. Kadang-kadang bini gerak 4-5 kali. Allah. Bini pukul 4 bangun dah. Dengan masuk goreng telur, buat sup lah, buat tomiye lah ke apa. Apa bangun. Kalau dia bangun lagi. Kalau boleh, masa bini bangun, masuk kita bangun juga. Bini masuk, kita tahajud. Dah. Ni bini keluar, apa siap dah masak baru kita, bangun subuh. Macam-macam tu pun hidup pula, rugi. Tak, kita bangun awal sikit. Teman bini kita masak, kita buat ibadat qada. Tak nak suruh kita dapat keberkatan, terutamanya pada waktu sahur tadi. Dan pada siang hari jangan kita terlalu sangat sibuk dengan perkara dunia. Sebab itulah kalau boleh dak kedai-kedai tutup awal sikit. Pukul 3:30 pukul 4 tutup awal dah. Sebab nak buat persiapan, nak buka puasa, nak buat ibadat mereka nak terawih, nak jamu buka puasa. Ini dia panggil adat-adat yang kita patut nak ambil supaya kita mendapat keberkatan pada bulan Ramadan. Dan digalakkan supaya kita sentiasa bersedekah. Kalau kita mampu mengadakan majlis buka puasa, kita buatlah. Nabi sebut man fattara sha'iman kana lahu mislu ajrihi min ghairi an yanqusa min ajrihi syai'un. Sesiapa yang buaya buka puasa, Nabi kata akan dapat pahala seperti mana dia puasa. Hari ni orang ni puasa, tak boleh 100 pahala dia. Kita boleh 100 juga. Sebab apa? Kita dia buka puasa. Pahala dia tak kurang. Dia boleh 100 tu lah. Tapi sama kita boleh juga. Akan ganda kita juga. Kalau kita puasa boleh, kalau dia puasa boleh kita juga. Inilah kelebihan bagi mereka yang memberi jamuan berbuka puasa kepada orang. Sebab itulah orang Arab, kalau kita di Mekah boleh puasa, ya Allah, mewah. Ada orang buat umrah boleh puasa, ya Allah, dia cerita tak mewah sungguh. Arab tarik berbung Arab. Kita masuk Masjid Nabawi tu pergi Arab. Mari buka puasa aku. Boleh kata mari berbung Arab. Kita boleh pilih nak pakai yang mana. Kau tahu sedap, boleh cari. Nak ajak kata, nak Arab nak buat pahala. Jadi mudah-mudahan di bulan Ramadan kita perbanyakkanlah nak buat kebaikan, terutamanya bersedekah. Dan akhir sekali untuk kita nak habis sikit untuk malam ni sebagai mukadimah untuk kita sempena masuk Ramadan ni. Akhir sekali kita kena ingat bila masuk Ramadan, kita puasa siang hari, malam jangan tinggal solat tarawih. Jangan tinggal. 30 malam biar benar. Tahun lepas kita buat kita semai rumah lah. Tahun lepas tak boleh semai masjid. Semai rumah. Tak. Pok jadi imam, bini dengan anak makmum. Duduk seminggu tak semaya. Kita cubalah semaya. Tarawih tiap-tiap malam. Sebab tarawih ni hanya bulan Ramadan sahaja.
Boleh lain tak boleh semaya tarawih. Nak buat lah ni tak boleh. Nak buat tarawih tak boleh kan. Ibadat yang mana Allah khusus hanya bulan Ramadan saja. Kita buat tak? Kita letih sawana apa tak cekak kita buat tak? Buat apa pun tak apa. Buat reka-reka pun tak apa. Tak mampu di masjid, buat rumah tak apa. Buat dua wisalah, buat dua wisalah, buat dua wisalah. Buat dua tak apa. Kuliah pun pun tak apa. Ingat, jangan tinggal solat tarawih tiap-tiap malam sepanjang Ramadan. Ahli kubur, tak. Ahli kubur bila masuk bulan Ramadan ni minta dengan Tuhan nak pelik semula. Nak gapo? Nak tarawih. Ahli kubur minta dengan Tuhan. Ya Allah, kembalilah aku semula ya Allah. Apa? Aku nak tarawih ya Allah. Dia tahu kelebihan bulan Ramadan. Kalau Tuhan benar izin mari penuh masjid itu ahli kubur yang mayat. Nak orang kata kalau Allah izin tak. Tapi Allah tak izin. Bila masuk ahli kubur Allah tak izin dah kembali. Dia panggil alam barzakh. Allah sekat. Tapi kita hak masih hidup lagi ni, ingat solat tarawih hanya ada pada bulan Ramadan sahaja dan janganlah kita tinggal. Kita buat tak cekak atas kursi pun tak apa, duduk pun tak apa. Tak semai tarawih ni. Tak setengah masjid 20 lah, setengah masjid lapar, kita buat lapar pun tak apa. Tak cekak weh amboi. Dah sakit lutut lah apa lah. Tak apa, buatlah. Tak buat lapar pun tak apa. Janji kita buat setiap malam. Tak mampu baca panjang, reka-reka pun tak apa. Boleh pergi masjid, buat masjid. Tak boleh masjid, buat rumah. Tak balik Kota Maru, pelewat Kota Endera, buat rumah pun tak apa. Mana reka-reka rumah. Janji ingat, solat tarawih hanya ada pada bulan Ramadan. InsyaAllah, kalau kita jaga beberapa perkara saat ni, maka dapatlah hasil dia, Pak Tuhan sebut tadi, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu mendapat takwa. Itulah dipanggil syahadah ataupun sijil hak Tuhan nak beri kita bila kita tubik daripada bulan Ramadan. Habis Ramadan, tubik boleh sijil, boleh ijazah ke apa? Tattaqun, takwa. Oh ni hak Tuhan. Jadi sengaja Allah buat Ramadan bukan untuk Allah, untuk kita. Untuk kita supaya kita perbanyakkan mengerjakan benda-benda yang baik, perkara kebaikan, perbanyakkan buat ibadat dan kita cubalah jaga daripada melakukan perkara-perkara maksiat. Ramadan tinggal teguh, jangan sentuh langsung perkara-perkara maksiat. Perbanyakkan buat benda baik dan insya-Allah mudah-mudahan kita akan dapat segala keberkatan. Dah Nabi sebut awwaluhum rahmah, awalnya rahmat, dan awsatuhum maghfirah, apa ni pertengahannya dia keampunan, akhiruhum itqun minan nar, akhirnya kita bebas daripada api neraka. Dan jadi mudah-mudahan kita ambil untuk hari ini sekadar kita berbincang, sekadar kita masuk ke Ramadan atau amal lagi. Dan mudah-mudahan dengan kedatangan Ramadan ini cubalah kita azam, insya-Allah tahun ini aku akan berpuasa dengan sebaik mungkin. Aku akan tambahkan ibadat aku dengan comel dan sebagainya, dan aku akan melakukan perkara-perkara yang Allah suruh, dan aku akan tinggal segala perkara yang Allah larang, insya-Allah. Mudah-mudahan puasa tahun ini mendapat rahmat pada kita, keberkatan, dan kita berdoalah mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita biar kita bertemu dengan Ramadan nanti, insya-Allah. Jadi rasa itulah saja untuk malam ini. InsyaAllah ada kesempatan kesambung semula pada bab-bab yang lain berkaitan dengan Ramadan untuk kita penuhi lagi ruang hidup kita dengan kita belajar ilmu terutamanya berkaitan dengan Ramadan, insyaAllah.